Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita memulakan pelajaran keempat Fiqh tahun 1 bab wuduk, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran keempat, iaitu bab wuduk. Okey, cikgu bagi satu situasi. Contohnya Ahmad minta izin kepada cikgu, "Cikgu, bolehkah saya ingin ke tandas?" "Ya, cikgu izinkan kamu ke tandas." Jadi Ahmad pun pergi ke tandas dan membuang air kecil ataupun air besar. Dan selepas daripada itu, cikgu pun tanya Ahmad, "Ahmad, apakah kamu telah ambil wuduk?" Ahmad pun kata, "Belum lagi cikgu, saya belum ambil wuduk. Kerana kita ingin solat zuhur lepas ni. Jadi pastikan kamu mengambil wuduk. Sekiranya kamu solat tanpa wuduk, maka solat yang kamu kerjakan itu tidak sah." Jadi itulah situasinya. Pentingnya kita mengambil wuduk sebelum kita mengerjakan solat fardu ataupun solat sunat. Okey, jadi apakah itu? Bahasa yang mudahnya kita nak faham tentang wuduk ini, iaitu air sembahyang. Contohnya ayah kata, "Okey, Syakif, pergi ambil air sembahyang sekarang kerana kita akan solat sekarang." Okey. Jadi di sini apakah pengertian wuduk? Apakah pengertian wuduk atau apakah maksud wuduk ataupun apakah yang kamu faham tentang wuduk ini? Okey. Pengertian wuduk iaitu menyampaikan air kepada anggota yang tertentu untuk mengangkat hadas kecil berserta dengan niat. Anggota yang tertentu iaitu anggota yang wajib dibasuh apabila kamu mengerjakan wuduk, iaitu seluruh wajah, tangan sampai siku, sebahagian daripada kepala, dan membasuh kaki sampai ke buku lali. Okey. Jadi apabila mengerjakan wuduk, rukun wuduk itu membasuh seluruh wajah, maka hanya melap-lapkan wajah semasa mengambil wuduk tidak sah wuduk yang kamu kerjakan. Mestilah ia membasuh seluruh wajah kita apabila kita mengambil wuduk. Okey. Anggota yang tertentu nanti kita akan bincangkan. Okey. Ada poin telinga buku komo itu adalah perkara sunat. Okey, menyampaikan air kepada anggota yang tertentu. Contohnya seperti anggota yang tertentu, contohnya seperti muka, tangan sampai siku, tangan sampai siku, kepala, sebahagian daripada kepala, sebahagian daripada kepala, dan akhir sekali itu membasuh kaki sampai ke buku lali. Kaki sampai buku lali. Okey. Jadi apakah pula lafaz niat wuduk itu? Iaitu nawaitu wudu lillahi ta'ala, artinya sahaja aku berwuduk kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun nawaitu raf'al hadathil asghar lillahi ta'ala, artinya sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Cikgu nak kamu ulang sebanyak 10 kali sampai ingat.
tentang lafaz niat wuduk ini. Ada dua. Yang pertama, boleh baca nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, dan niat wuduk ini dilakukan dalam hati pada masa kamu membasuh sebahagian daripada wajah kamu. Kamu dah bila air mutlak itu tersentuh pada wajah kamu, kamu dah mulakan niat mengambil wuduk, iaitu saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, dan basuh keseluruhan wajah kamu. Ataupun boleh niat wuduk itu nawaitu raf'al hadath al-asghar lillahi ta'ala, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apakah pula anggota wuduk ini? Yang pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat telinga, dan yang kelima kaki. Ini adalah anggota wuduk. Okey. Adapun muka, tangan sampai ke kaki, tangan sampai ke siku, sebahagian daripada kepala dan kaki ini sampai ke buku lali ini adalah anggota yang wajib dibasuh. Ini adalah anggota yang wajib dibasuh. Okey, adapun telinga, telinga, tengkuk, ini adalah perkara sunat. Sekiranya kamu melakukannya kerana Allah, maka dapat pahala. Kena ingat bahawasanya muka, keseluruhan muka ini adalah anggota yang wajib dibasuh. Tangan sampai siku adalah anggota yang wajib dibasuh. Sebahagian daripada kepala, menyapu sebahagian kepala, dan membasuh kaki sampai ke buku lali itu adalah anggota yang wajib dibasuh. Sebab itulah pengertian wuduk itu menyampaikan air kepada anggota yang tertentu, untuk mengangkat hadas kecil dengan niat, berserta dengan niat. Okey. Apakah pula rukun-rukun wuduk itu? Yang pertama sekali iaitu niat. Niat wuduk. Tadi kita dah bincangkan. Cikgu dah suruh murid hafal. Ulang hafalan itu sebanyak 10 kali. Niat wuduk itu nawaitu wudu'a lillahi ta'ala dalam bahasa Arab, dan artinya saja aku mengambil wuduk kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun nawaitu raf'al hadasi asghar lillahi ta'ala, artinya saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, dan yang kedua membasuh muka, membasuh kedua-dua belah tangan hingga siku, dan menyapu sebahagian daripada kepala, dan membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali, dan tertib. Tertib maksudnya tidak boleh kamu niat lepas tu basuh kaki, lepas tu barulah basuh kepala, tak boleh. Mestilah tertib. Tak sah wuduk sekiranya kamu tidak ada tertib masa mengerjakan wuduk tersebut. Okey. Setelah itu, apakah pula sunat-sunat wuduk? Sunat-sunat wuduk ini sekiranya kamu melakukannya, maka kamu dapat pahala. Fadilat ni, sekiranya kamu melakukan sunat-sunat wuduk ini adalah kamu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan apakah sunat-sunat wuduk? Yang pertama membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kedua membaca bismillahirrahmanirrahim, dan yang ketiga membasuh kedua-dua belah tangan, dan yang keempat berkumur-kumur, dan yang kelima memasukkan air ke hidung, dan seterusnya bersugi, menyapu seluruh kepala, dan menyapu telinga. Mendahulukan anggota yang kanan dari kiri, mengulangi perbuatan 3 kali, menghadap kiblat tak kala mengambil wuduk, tidak membazir air, menyelati jangguk, menyelati celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki, menyelati celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki. Ini cara kita menyelat. Okey. Dan melebihkan basuhan had muka, tangan dan kaki. Melebihkan basuhan had muka, tangan dan kaki. Contohnya basuh muka, lebihkan, okey, sampai ke tengkak pun boleh. Okey, dan membaca doa selepas berwuduk. Dan doa selepas berwuduk itu Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, boleh amalkan doa ini selepas mengambil wuduk. Allahumma aj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan-golongan orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku daripada orang yang membersihkan diri, dan jadikanlah aku daripada hamba-hamba-Mu yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan apakah pula perkara-perkara yang membatalkan wuduk? Yang pertama, perkara-perkara yang membatalkan wuduk iaitu bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa lapik. Dan yang kedua, mabuk. Yang ketiga, gila. Yang keempat, pengsan. Yang kelima, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Contohnya keluar air kencing, ataupun keluar najis besar. Dan menyentuh kemaluan, itu adalah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Okey, tapak tangan ni sentuh kemaluan. Contohnya seorang ibu, dia ada air sembahyang, dia nak membasuh
kencing bayi lelaki anaknya. Jadi disentuh kemaluan bayi lelaki tersebut dengan tapak tangannya, disentuh, maka perkara tersebut membatalkan wuduk. Dan murtad ni keluar daripada Islam juga membatalkan wuduk. Dan tidur dengan tidak tetap papan punggung, maksudnya dia tidur dengan mengiring ataupun menirap, itu adalah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Adapun dia tidur dengan diikat badan dia pada tiang, ada seorang ulama tu diikat badannya pada tiang, lepas tu dia dapat simpan wuduk dia tu sampai ke subuh pagi esok, itu tidak membatalkan wuduknya. Jadi perkara-perkara yang membatalkan wuduk adalah tidur, iaitu contohnya tidur menirap, mengiring, itulah perkara yang membatalkan wuduk. Dan apakah kaifiat wuduk, cara berwuduk ini? Yang pertama, niat serta membasuh muka. Kedua, membasuh kedua-dua belah tangan hingga siku. Ketiga, menyapu sebahagian kepala. Yang keempat, membasuh kaki hingga buku lali. Dan kita lihat pula kepada aktiviti ini. Yang pertama, murid menghafaz lafaz niat wuduk. Ada dua itu, iaitu nawaitu raf'al hadathi asghar lillahi ta'ala dan nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Itu dalam bahasa Arab. Bahasa Melayunya, sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, murid dalam kumpulan melakukan amali wuduk dengan bimbingan guru. Cikgu rasa murid-murid semua dah cikgu terangkan tentang amali bagaimana untuk mengerjakan wuduk tersebut sebelum menunaikan solat zuhur di sini kan. Dan yang ketiga, murid dalam kumpulan membaca yang pertama pengertian wuduk. Kena hafal pengertian wuduk. Apakah pengertian wuduk itu? Itu menyampaikan air pada anggota yang tertentu untuk mengangkat hadas kecil berserta dengan niat. Itu pengertian wuduk. Dan yang kedua, rukun wuduk, iaitu niat, membasuh muka keseluruhannya, membasuh tangan sampai siku, menyapu sebahagian kepala, dan membasuh kaki sampai ke buku lali, dan seterusnya itu tertib. Ada 6 rukun wuduk. Dan yang seterusnya, yang ketiga, sunat-sunat wuduk. Sunat-sunat wuduk ni contohnya seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah sunat-sunat wuduk. Okey. Berkumur-kumur, itu ada sunat wuduk. Dan perkara-perkara yang membatalkan wuduk seseorang itu adalah seorang lelaki menyentuh seorang perempuan yang dia boleh nikahi, kulitnya disentuh, dan seorang lelaki yang terkentuk, itu membatalkan wuduknya. Dan seorang lelaki, contohnya seseorang yang tidur dengan tidak tetap papan punggungnya. Okey. Dan seseorang yang murtad, pingsan, itu adalah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Tahukah anda keperluan wuduk dalam kehidupan kita? Yang pertama, untuk mendirikan solat. Sekiranya kamu solat tanpa berwuduk, maka tak sah solat yang kamu kerjakan. Dan tawaf di Baitullah, menyentuh dan membawa Al-Quran, menjaga kebersihan diri, dan seterusnya mengurangkan rasa marah. Okey, bila seseorang itu marah, dia disyaratkan, bila dia marah, dia disyaratkan duduk. Bila dia duduk, dia kena tidur. Dan bila dia sangat marah lagi, dia boleh kurangkan rasa marahnya dengan mengambil air sembahyang. Okey, amalkan membaca doa setiap kali selepas berwuduk. Itu doanya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Okey, boleh buat sama-sama doa tersebut. Okey, justru kita lihat pula kepada aktiviti yang pertama, lorotkan jawapan yang betul. Wuduk ialah meratakan air kepada anggota yang tertentu untuk mengangkat hadas kecil. Okey, wuduk berserta dengan niat. Okey. Arti niat wuduk ialah sahaja aku berwuduk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Anggota wuduk ada berapa? Anggota wuduk ada 5. Okey. Dan kaki merupakan anggota wuduk. Okey. Dan seterusnya, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Lafaz niat wuduk itu nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Okey. Maksudnya saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey. Dan seterusnya, apakah itu pula nomborkan? Okey, nomborkan rukun wuduk mengikut urutan. Yang pertama, gambar orang membasuh muka. Ni niat, basuh tangan, tertib, basuh kaki dan menyapu kepala. Jadi yang pertama adalah niat, kedua muka, ketiga tangan sampai siku, keempat kepala,
yang kelima basuh kaki, dan yang keenam tertib. Okey, gambar ini pula menunjukkan tentang warnakan anggota wuduk. Anggota wuduk iaitu tangan sampai siku, warnakan muka, kepala sebahagian daripada kepala, dan kaki sampai ke buku lali. Ini adalah anggota wuduk. Okey, ada petengkuk telinga ini, bukan yang wajib dibasuh. Okey, seterusnya warnakan sunat-sunat wuduk. Sunat-sunat wuduk iaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Warnakan sunat-sunat wuduk membaca bismillahirrahmanirrahim, menghadap kiblat, membaca surah Al-Fatihah, bersugi sunat wuduk, membasuh. Ini antara sunat wuduk. Membasuh tangan ni maksudnya tangan sini sampai kat pergelangan tangan saja. Okey. Adapun tangan sampai ke siku itu adalah perkara yang wajib dibasuh. Okey. Seterusnya, lengkapkan doa selepas berwuduk. Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, seterusnya warnakan kuning pada perkara yang membatalkan wuduk. Warnakan kuning perkara yang membatalkan wuduk. Ambil kuning. Perkara yang membatalkan wuduk adalah gila, perkara yang membatalkan wuduk, tidur, menyentuh kemaluan, pengsan, tertik, kentuk, membatalkan wuduk. Ni tertik, kentuk, membatalkan wuduk, menyapu sebahagian daripada kepala, tidak, niat, tidak, gila ya, membatalkan wuduk, pengsan ya, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan itu ya, membatalkan wuduk, tidur ya. Okey, membasuh muka dan membasuh dua belah tangan hingga siku tu tidak, membatalkan wuduk. Okey, seterusnya membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Nomborkan kaifiat wuduk mengikut urutan. Membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Nomborkan, maksudnya mula sekali adalah niat dan membasuh muka. Membasuh kedua belah tangan hingga siku, menyapu sebahagian kepala, membasuh kedua belah kaki hingga buku keladi, dan seterusnya tertik. Dan seterusnya, apakah pula tentang warnakan jawapan yang betul. Kita perlu berwuduk untuk mendirikan solat. Ini bukan rumah, bukan masjid. Menyentuh Al-Quran, kita perlu berwuduk. Menjaga kebersihan diri, maka kita kenalah berwuduk. Dan mengurangkan rasa marah. Okey, mengurangkan rasa marah itu adalah cara untuk kita menghilang adalah cara dengan cara mengambil air sembahyang itu, mengambil wuduk itu adalah cara untuk kita mengurangkan marah. Okey. Sampai di situ daripada cikgu. Cikgu harap murid-murid semua dapat faham tentang pengertian wuduk ini, tentang wuduk ini. Jadi, mula sekali cikgu nak murid-murid hafal tentang pengertian wuduk, lafaz wuduk. Dua perkara itu, pengertian wuduk dan lafaz wuduk, iaitu pengertian wuduk itu menyampaikan air pada anggota yang tertentu untuk mengangkat hadas kecil berserta dengan niat. Dan lafaz wuduk iaitu nawaitu wudu'a lillahi ta'ala atau nawaitu raf'al hadas al-asghar lillahi ta'ala. Ataupun dalam bahasa Melayunya, sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah dan sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh buat aktiviti ini di rumah, dan bolehlah hafal pengertian wuduk dan juga pengertian wuduk dan juga lafaz niat wuduk tersebut. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.